Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wahtada bihadihi wastanna bisunnati ila yaumiddin, amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para jemaah, para pelajar, para penuntut ilmu, para pencinta Al-Quran dan Sunnah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla pada pagi yang ceria ini, 10 hari bulan 11 24. Kita teruskan pengajian kita dalam tafsir surah Al-An'am, surah yang ke-6, juzuk yang ke-7. Surah yang ke-6, juzuk yang ke-7. Ayat yang kita akan baca ni ayat 7, 8, 9, 10, 11. Pendek-pendek dia ni. Di mana dalam ayat ini Allah SWT tegaskan puak-puak kafir ni mari minta macam-macam. Minta nak Quran tu sebuah. Macam Taurat juga. Taurat kan sebuah. Nak sebuah juga dia. Hai, macam. Kemudian tak padan dengan Nabi seorang. Nak malaikat tu mari sekali. Dua. Maka Allah Ta'ala balah balik kebodohan puak-puak Quraisy ni. Dia kata, kalau aku tahu mari kertas, mu jangan pegang kertas pun, kau kerah kepala tu kerah situlah, tak jadi apa. Kalau mari malaikat pula, malaikat ni manusia tak boleh tengok malaikat hak asli. Dia akan berupa manusia. Ni kata orang juga ni. Orang mari mana tahu, tak kenal. Maknanya lagi cepat kebinasaan dia. Malaikat ni pakai ambil tindakan selalulah. Tak dengar kata ni. Perak bui. Maka Allah Ta'ala sebut di sini beberapa isu umat terdahulu yang berulang balik kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam untuk menenangkan jiwa. Mana bukan Musa yang kena Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi dulu kena dah. Kita pendakwah ni kalau kita kena seorang rasa letih, tapi kalau ramai-ramai kena boleh tahan sikit. Dah. Hai. Awak masuk dalam senara, berapa orang depan? Ada lagi 10 orang. Tak apalah. Ingat kita seorang kena. Ibaratnya begitulah. Maknanya bukan Nabi yang kena hina, kena dipermainkan oleh puak kafir ni. Rasul-rasul yang terdahulu kena dah. Jadi sabarlah. Dan bila mari zaman kita hari ni pula, zaman tak ada Nabi ni, pendakwah-pendakwah yang nak ajak orang kepada sunnah Nabi ni, kalau kena juga, sabar juga. Sebab itu dipanggil sunnatul hayah. Menjadi ketetapan dalam hidup ni, kena berlawan. Begitulah keadaan. Baiklah para jemaah sekalian, itu mukaddimah sikit. Sekarang kita masuk pada ayat. Mari kita baca ayat. Jemaah yang ada pimpinan Ar-Rahman edisi Jawi, muka surat 232. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا
walau anzalna malakan laqudiyal amru thumma la yunzarun walau ja'alnahu malakan laja'alnahu rajulan walalabasna alaihim ma yalbisun walaqad istuhzi'a birusulin min qablika fahaqa billadhina sakhiru minhum ma kanu bihi yastahzi'un qul siru fil ardi thumma anzuru kaifa kana 'aqibatul mukadzibin. Allahu akbar. Tengoklah bahawa kafir ni tak ada kerja dia kaduk balah. Walau nazzalna 'alaika kitaban fi qirtasin falamasuhu bi aydihim laqala allazina kafaru in hadza illa sihrun mubin. Allahu akbar. Dan kalau kami turunkan kepadamu sebuah kitab yang bertulis pada kertas, maknanya turun Quran ni sebuah kitab siap tulis dah. Lalu mereka memegangnya dengan tangan mereka. Mana kitab ni ada tangan dia. Dia baca. Nascaya orang-orang yang kafir itu berkata, ini tidak lain hanyalah sihir yang nyata. Dia hak perut pedah kerah. Wak teruslah berapa pun tak ada apa dah. Bahasa Kelantan kata, wak marilah rimah gajuh pun tak akan beriman pun ni. Orang yang nak beriman, dia dengar ya, terus ikut. Munasabatul ayah. Munasabah ayat dengan ayat sebelumnya apa? Lamma akhbar Allah azza wa jalla anhum kazzabu bikulli ma ja'ahum min ayatin. Dalam ayat yang lepas Allah nyatakan puak kafir telah mendustakan ayat-ayat Allah. Sama ada ayat yang dilihat, ayat manzurah seperti mukjizat-mukjizat Nabi, ataupun ayat maqru'ah, ayat yang dibaca, Al-Quran yutla yang dibaca, tak ira-ira juga. Maka datang ayat ini ikhbar fihi. Mari ayat ini Allah Ta'ala bagi tahu perangai kata orang kata pedah, perangai puak-puak hok kerah kepala ni, buat marilah Quran. Dia pegang dengan tangan dia pun dia tak akan beriman juga. Allahu akbar. Ini kita bimbang ini. Orang panggil bahasa budak-budak, geng tak makan saman. Dia panggil tak makan saman dia ni. Wak mari Quran hak baca pun tak apa. Allah kata kalau aku mari Quran tertulis pun supaya perangai dia. Dia kata sihir pula. Kita apa lagu ni? Sihir ni. Maaf. Allahu akbar. Tengok tafsir kata, walau nazzalna 'alaika kitaban wa hum li shiddati 'inadihim, kerah kepalanya, sombongnya puak tu tak mau menerima kebenaran. Andai kata diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam Quran yang sudah tertulis, kalaman maktuban, Quran yang sudah tertulis ya, comel dia punya jilid, yu'ayinunahu, mereka tengok, yalmasuna, mereka sentuh, yang memang tak ada sebagai keraguan, laqala allazina kafaru, buat kafir tak kata sihir. Nak kata apa? Mana sihir, orang panggil sihir pagi pacerah, tak akan terima lah. Dia terima ni kalau dia yakin, baru dia terima. Kalau duk main sihir tak terima. Allahul musta'an. Ayat ini tanda pelajar ditafsirkan dengan suratul Hijri ayat 14 dan ayat 15. Walau fatahna alaihim baban minas sama'i fazallu fihi ya'rujun laqalu innama sukkirat absaruna bal nahnu qaumun mas'urun. Ada. Dia kata kalau aku buka pintu langit, dia buat ni naik langit habis. Dia kata silap mata belakang ni. Kita semua ni kena sihir.
Tak mau terima. Itu kehendak pun. Itu yang pertama. Cadangan yang pertama kafir apa tadi? Kalau tu Quran sekaligus tertulis dalam kertas pun tak jadi. Ini mari cadangan lain pula ni. Puak kafir ni bijak dia. Bijak tak mau terima Islam. Wa qalu laula unzila alaihi malakun. Pula. Dan mereka berkata, mengapakah tidak diturunkan malaikat kepadanya? Yakni sekali dengan Nabi itu malaikat mari. Nabi sebelah, malaikat sebelah kalau ceramah. Nabi cakap apa-apa, malaikat kata betul. Sadaqa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cadangan dia kata apa ni. Allahu akbar. Cadangan ni Allah Taala sebut dah dalam surah Al-Furqan ayat 7. Tanda. Hari ni kita itu dia panggil tafsir Quran bil Quran. Tafsir Quran bil Quran. Dalam surah Al-Furqan ayat 7 Allah Taala ada cerita buat ni. Wa qalu ma li hadzal rasul ya'kulu at-ta'ama wa yamshi fil aswaq. Apalah rasul ni makan ni macam kita juga. Berjalan ke pasar juga, pergi beli pasar pagi juga. Laula unzila ilaihi malakun fayakuna ma'ahu nazira. Kenapa Tuhan tak hantar mari malaikat duduk sekali dengan Nabi? Jadi itu cadangan. Maknanya puak dulu pun supo pangang. Dia kafir gak? Lepas itulah al-kufru millatun wahid. Kafir ni satu kepala, tak mau terima Islam belaka. Ni banyak pendakwah kita ni hok berdakwah di negara-negara kafir. Dia kata dia terima anak dia nak jadi agama apa dia benarkan, tapi kecuali Islam. Pelik lah buat ni. Islam no. Nak jadi muka lain tak apa. Dia kata apa? Dia panggil Islam fobia. Dia benci pada Islam ni sebab orang duk menguduh sangat Islam. Islam ni teroris lah, Islam ni ganah lah. Lah ni pula kita sama-sama Islam pula duk balah. Hok kita duk kelahi ni dalam media ni, di Facebook ke di apa halak ni, orang-orang bukan Islam duk tengok tu, bukan tak tengok. Weh, sama dia duk kelahi dah lah. Tak, bawa Islam, bawa orang bukan Islam, duduk korek sana, korek sini. Projek sana, projek sini. Buat kita duduk korek sana, korek sini, tangkap sana, tangkap sini. Lain pula, lain dia punya istilah. Sama-sama kita korek, kita tangkap. Orang lain korek, dapat apa? Dapat projek. Allahul musta'an. Apa boleh buat? Allah jawab. Walau anzalna malakan laqudiyal amru thumma la yunzarun. Tuhan kata apa tadi? Padahal kalau kami turunkan malaikat, nascaya selesailah perkara itu, kerana mereka tetap berdegil dan tidak akan beriman. Kemudian mereka tidak diberi tempoh, lalu dibinasakan dengan bala bencana secara mengejut. Senang. Malaikat mari, tak dengar kata juga, Ya Rabbi, izinkan kami hancurkan buat dia. Kata orang mati berkelempangan Nabi. Ini masalah kita ni. Allahu Akbar. Lah, Masya Allah. Pandai-pandai buat dia tu, minta projek, minta cadangan tu, cadangan ni. Nah. Ayat ini tanda belajar. Ayat ni. Dia bukan ayat ni saja. Dalam ayat tu kita pecah-pecah. Ditafsirkan dengan suratul Hijri ayat 6 dengan ayat hingga ayat 8. Tanda ya. Tak sempat nak baca, kalau kita baca jadi panjang. Ayat 6 dengan ayat 8. Wa qalu ya ayyuhalladzi nuzzila 'alaihi dzikru innaka lamajnun law ma ta'tina bil malaikati in kunta minas sadiqin. Allah kata apa? Dia minta malaikat. Ma nunazzilul malaikata illa bil haqq wa ma kanu idzam munzarin. Kalau malaikat mari, mu tak terima juga, selalu. Jadi umat Nabi ni dipanggil ummatun marhumah. Umat yang dirahmati. Allah Taala tak binasakan sekaligus sebagaimana binasanya kaum Ad, kaum Samud, kaum Lut dulu. Dia binasa juz'i.
Ada tsunami sana, ada gempa bumi sini, ada ali lentar sana, ada banjir gitu ya. Dia panggil juz'i. Sikit-sikit. Kan? Tapi umat dulu lah istisal. Tulis ni pelajar, ada nota. Istisal maknanya total loss. Sekali mari bala habis mati. Itu perbezaan. Umat Nabi Muhammad sallallahu rahmatan lil alamin ni dia binasa tak binasa sekaligus. Koho-koho. Kelantan kata koho-koho. Baik. Kita tak panjanglah ayat ni sebab ayat ni cerita EKP. Huraian dia kalau nak panjang boleh je, tapi memadai untuk kita faham kisah yang berlaku ni. Sebab itulah dia ayat Makkiyah ni beza sikit dengan ayat Madani. Ayat Madani dia hukum kena hurai. Hurai pun tak panjang benar, bukan kitab fiqh ni. Tapi kalau ayat Makki dia banyak cerita, ibrah, pengajaran, tasliyah, penenang. Itu. Tengok ayat kita ni. Ayat 9. Walau ja'alnahu malakan laja'alnahu rajula. Dan kalau Rasul itu kami jadikan malaikat, tentulah kami jadikan dia berupa seorang laki-laki supaya mereka dapat melihatnya. Maknanya malaikat ni datang, dia tak mari dengan rupa dia, dengan sayap dia. Malaikat Jibril saja 600 sayap. Mu nak hidup mana? Malaikat mari. Besar. Maka Allah Ta'ala akan jadi dia dengan rupa manusia. Rupa manusia boleh bercakap, biar kamu faham apa yang dia kata. Sebab manusia ni tak mampu nak tengok rupa malaikat yang asli. Tak mampu. La yaqdirun ala ru'yatil malak fi suratihi, kecuali nabi-nabi alaihi wassalatu wassalam yang diizinkan oleh Allah Azza wa Jalla. Dia tengok. Walaupun Nabi kita sallallahu jumpa dengan Jibril sentiasa, tapi dia mari rupa orang. Hak rupa dia asli Nabi tengok 2 kali je. Tengok 2 kali je. Rupa asli 2 kali tengok. Sekali dia tengok di masa di Mekah, tengok antara langit dengan bumi. Sekali lagi waktu di Sidratil Muntaha. Bukannya boleh tengok main-main. Kalau kafir, malaikat mari pakai mati situ. Tengok, wow, tengok rupa besar tak pakai, woi. Mati bergelimpangan. Orang kata mati nunginya situ je dia. Tak ada lagi mana tengok. Allah kata apa? Kalau aku mari malaikat akan rupa manusia. Bila berupa manusia apa jadi? Wala labasna alaihim ma yalbisun. Dan tentu kamu dan tentulah kami dengan demikian menyebabkan mereka kesamaran sebagaimana mereka sengaja membuat-buat kesamaran tentang kebenaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, kau ni orang ni tak terima juga. Allahu akbar. Lalabasna maknanya dia masih lagi dia jadi ragu. Syak. Betul kau. Ya Allah, kau malaikat ni orang ni. Ni cerita karut masyarakat ni. Dia kata kalau nak tengok orang ke hantu ke jin ke, kita kena nunginya. Gapo dia nunginya ni? Kita sujud kepala bawah tu, tengok ikut celah kangkang tu. Gapo dia panggil? Tonggang terbalik. Mana weh? Kita ada orang, kau tak ada dengar? Dia kata kalau nak tengok orang mari ni pelik, nak tahu dia hantu ke orang, kita pun tunggih kepala bawah, tengok ikut celah kangkang muka dia tu. Dia kata tengok. Kalau tak ada tanda sini tu, hantu. Jangan main khurafat budak-budak zaman dulu. Tak ada dengar. Muncullah mari. Boleh dengar tak? Dia panggil khurafat tu budak dia. Dia macam-macam. Dia panggil apa ni? Tengok kita berdiri, kita letak kepala bawah, kepala kita duduk bawah atas lantai, lepas tu kita tengok ke bawah. Tengok ikut terbalik. Menonggih lah. Tapi ada nyo ke atas, menonggih nyo. Tu dia. Dia kata kalau nak
Orang tu wajar lah zaman dulu. Dia kata kalau mu tengok orang tu pelik lah rasa dia ni orang ke hantu, kita apa nonggeng gitu, tengok. Kalau tak ada ni aku cerita-cerita khurafat zaman budak ni jangan duduk tulis. Cerita zaman kita budak-budak tu nak tengok hantu gitulah. Jadi kalau mari malaikat, jadi adakah puak-puak kapi ni kena menonggeng? Tunggal terbalik ni nak tengok ni malaikat kau orang. Tak apalah. Yang pentingnya Allah kata tak ada lah. Tuhan tak hantar mari malaikat, cukup dengan manusia sebagai rasul. Alhamdulillah. Baik. Biarlah duk layar bawa kurih ni letih pakai kita. Mari kita baca ayat habis. Ayat 10. Walaqad istuhzi'a bi rusulin min qablik فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. Dan demi sesungguhnya telah diperolok-olokkan beberapa rasul sebelummu. Jangan duduk sedihlah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia panggil ayat ini ayat tasliyah, ayat menenangkan jiwa Nabi daripada kerenah yang ada depan mata dia. Sebab apa? Nabi-nabi dahulu lalu orang-orang yang mengejek-ngejek di antara mereka ditimpakan balasan azab bagi apa yang mereka telah perolok-olokkan itu. Jadi memang orang dulu main dah, perli dah, ejek dah, tapi mereka binasa. Umatmu ni tengoklah mu nak setara mana. Tapi kalau minta dengan Nabi nak binasa umat ni, Nabi tak akan benarkan. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bersifat dengan rahmatan lil alamin. Jangan duk main-main. Allahu akbar. Munasabah ayat ni sikit. Jadi oleh kerana buat-buat kafir tu mari perli Nabi minta mari, aku tak say kamu Muhammad, mu kapur aku ni. Ala besar duk bayar ambil Mekah ni jadi Nabi. Buat mari malaikat. Nabi berasa sedih lah juga. Allah lah. Hina aku kita mau nah. Aku dipermainkan begini. Buruknya perangai buat kafir ni. Yang macam kita lah dah. Kita dilantik jadi, contohlah kita jadi imam kampung ni. Tiba-tiba orang kampung mari bantah, tak mau awak nak tu email lain. Cik hati ke dah? Cik hati. Dengan kampus sebelah sama juga. Sama ya perangai apa ni. Gitulah keadaannya. Maknanya Nabi kita sedih dengan penolakan puak Quraisy, minta nak suruh tu hantar malaikat mari. Maka Allah Taala buat mari cerita ni, tak usah sedihlah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan kau je yang kena, nabi-nabi dulu sudah kena. Walaqad, tengok tafsir. Walaqad istuhzi'a bi rusulin min qablik. Rasul-rasul belum padamu telah dipermainkan, diperolok-olokkan. Tapi apa jadi? Fahaqa bihil ladzina sakhiru minhum ma kanu bi yastazi'un. Fahalla bihaula'is sakhirin al'azab. Azab mari selalu. Biasanya kalau umat dulu bila dia derhaka berlawan dengan Nabi, 3 hari diberi tempoh. Lepas 3 hari kak azab mari. Azab datang terus. Tempat kita ni Masya Allah buat derhaka ke Tuhan. Sebuah bukit tempat maksiat, tempat berjudi lagi, tempat berjoget lagi, tempat mabuk lagi. Tak gonjang-gonjang bukit. Sekali-sekala ada tanah runtuh, gonjang juga. Tapi tidak sekuat umat dulu. Ini umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan umat yang dirahmati Allah Taala ini kembali tenang, bersatu di atas landasan Islam, di atas ukhuwah. Balah padalah duduk balas sama kitanya. Duduk tanyih menenyih sama kita. Penat juga mai tanyih ini. Allahu akbar. La haula wala quwwata illa billah. Ini perbalahan sama kita ini tajam. Bukan sikit-sikit. Jadi kita nak kata apa? Maksudnya kadang-kadang kita ambil sikap
Tak usah duduk balas dengan orang lah. Kalau kita balas dia lagi marah, lagi benci. Marilah kita ambil jalan tengah, jalan dakwah. Nyatakan kebenaran apa yang kita faham. Orang terima alhamdulillah, orang tak terima kita sudah jalankan tugas. Allahu akbar. Akhirnya ayat terakhir untuk siri ini, ayat 11. Allah kata apa? Qul siru fil ardi thumma anzuru kaifa kana aqibatul mukadzibin. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengembaralah kamu di muka bumi, kemudian perhatikanlah bagaimana akibat buruk yang menimpa orang-orang yang mendustakan Rasul. Mati habis dah demo. Maaf deh, bahasa Kelantan kata mapu habis dah buat tu. Kelantan dia guna mapu. Dia tak kata mati. Oi, gana kasar tu. Tak, bahasa dialek dia. Mapu dah buat tu. Gitu. Bahasa molek sikit, mati habis dah buat dia tu. Nanti tiba di bala bencana. Munasabatul ayah. Dalam ayat 10 Allah Ta'ala nyatakan hukuman ke atas orang-orang yang mendustakan, yang memperli Rasul-Rasul. Fahaqa bihim, telah menimpa ke atas mereka azab. Maka datang ayat ni Allah suruh kita berjalan tengok. Siru fil ardi fanzuru, berjalanlah pada atas muka bumi, pergi tengok asar, kesan-kesan peninggalan yang ada. Di sini orang kafir mati, kena azab di terbalik bumi, contohnya kaum Lut. Di Madain soleh mari dengan tempikan malaikat yang begitu dahsyat, mati habis sebab dia duduk dalam bukit. Pergi ke kaum Ad, mereka buat binaan tinggi-tinggi, Allah Ta'ala hantar mari angin kencang untuk habis dia punya bangunan. Berjalan tengok, pergi berjalan tengok. Nak kata apa? Jadi para jemaah sekalian, kita hari ni dok berjalan dengan mata, dengan kamera, tak berjalan dengan hati, maka tak ada kesan. Tidak ada kesan. Kita itulah kita berjalan kena tengok bila jumpa apa dia ni, benda-benda yang pelik-pelik azab orang dulu, kita ambil ibrah dan pengajaran. Lalu ni tempat tu azab tu menjadi tempat healing, tempat orang pergi melancong, hidup BBQ, hidup joget situ. Tak ada rasa apa. Umat ini umat marhumah. Tapi kalau tu azab, mati. Bukan tak mati. Cuma Allah SWT bagi tempoh. Seketika kepada suatu masa yang Allah Ta'ala pilih. Sekali dia mari, kau habis. Lah ni pun zaman kita ni pun pelik-pelik, bala mari. Pelik-pelik. Dengan banjir kilat tak tahu gapo. Awal tahu baru ni pakai ada semaya minta hujan. Betul tak? Istisqa sana, istisqa sini. Kita punya air takungan air dah kering. Hari ni pakai ada semaya hajat pula, takut banjir mari. Gitulah dunia ni. Waktu kemarau, waktu musim hujan. Tapi hak maksiat tu tak berhenti-henti. Tak berganja setapak kata orang. Pusat judi tak tutup. Pusat riba tak tutup. Masyarakat tak solat, tak cara. Anak-anak orang perempuan tak untuk aurat, biarkan. Gapo lagi kita nak? Adakah kita nak mengundang bala Allah Ta'ala turun, baru nak insaf? Nas'alullah al-afwa wal-afiyah. Kita minta Allah selamatkan kita ya Rabb. Tengok ni ayat. Jadi, unzuru kaifa kana aqwatul mukazzibin. Pergi tengok apa jadi. Perhatikanlah bagaimana akibat buruk yang menimpa orang-orang yang mendustakan Rasul-Rasul itu. Mati bergelempangan habis. Nunginya habis dah mati dia. Nak kata apa dah? Allahu Akbar. Baiklah para jemaah sekalian, kita ngaji Quran untuk ibrah pengajaran. Kita berfikirlah dengan hati, dengan pemikiran yang begitu matang.
Apa yang kita nak duduk atas dunia ni? Mu nak gapo duduk atas dunia ni? Allahu akbar. Kita nak apa lah ni? Nak keredaan Allah Taala, nak keampunan Allah Taala. Nak suruh kita di akhirat esok dapat syafaat Nabi, kita buatlah apa yang Nabi tinggal. Ni duk main teori, tulis teori. Kalau Nabi tak buat agak maknanya tak kata kita tak boleh buat. Hak Nabi suruh buat banyak dah, tak buat-buat. Giduk reka apa cerita pula laginya. Ini masalah. Gitulah manusia ni suka modify. Kita beli kereta nak modify, buatlah. Kalau JBJ tak marah tak apa. Tapi dalam agama ni sudah cukup. Apa yang telah ditinggalkan oleh baginda Nabi SAW untuk kita amalkan. Apa lagi yang kita nak? Nas'alullah al-afwa wal-afiyah. Kita minta Allah selamatkan kita ya Rabb. Baiklah, tamat dah ayat. Sekarang kita mencari 5 faedah secara ringkas-ringkasnya insya-Allah. Al-faidatul ula, faedah yang pertama. Mari kita cari faedah yang pertama. Allah Ta'ala sebut, walau nazzalna alika kitaban fi qirtas. Kalaulah aku turunkan Quran dalam lembaran kertas. Falamasu bi aidihim, dia tidak ada kape pakai duk baca tengok. Sihir tu tak jadi apa. Allahu akbar. Jadi kata di para ulama, mereka yang menolak kebenaran bukan bodoh, bukan tak ada akal, bukan tak ada otak, tetapi al-mukabarah, sombong, angkuh, takabur, kerah kepala. Ini punca berlakunya penentangan. Itu punca. Kena kata dia tak ada akal, dia cerdik. Buat kafir ni, walaupun Quraisy masa tu, walaupun dia tak pergi sekolah, ni sehari dua ni orang ada sibuk dengan, dia panggil pengajian di rumah. Keluarga ajar, okey je, tak ada masalah. Kalau rajin ke. Tapi kita sendiri tak mampu nak buat sebab kita duduk jalan sana sini. Nah, kalau ibu bapa tu ada pendidikan, lepas tu dia boleh mengajar anak dia, boleh. Oh, dia kata anak dia tak ada sosial lah, tak kawan orang. Sosial apa? Dia bawa pergi masjid 5 kali sehari, apa tak sosial lagi? Masalahnya mak ayah pandai ke nak mengajar tu. Itulah. Banyak ya budak-budak cerdik. Mana orang kafir Quraisy ni bukannya bodoh, dia boleh pergi berniaga, boleh pergi sana sini, dia punya bisnes, mereka antarabangsa, international trade, bukannya mereka kapur jual pasar pagi ya. Trade tengok ni. Abu Sufyan bawa dagangan pergi ke Syam, pergi ke mana? Ingat ke bodoh ke boleh berniaga juta-juta ni? Tak. Pasal itulah para ulama kata ingkar lil mukabarah. Ingkar ni kerana sombong, kerana takabur. Di kita hari ni pun binasanya masyarakat hari ni sebab sombong, takabur, tak mau terima kebenaran. Dahlah dia tak mau terima kebenaran, tutup pintu, nak dengar pun tak nak. Itu masalah. Sebab itulah kita kata dengar dulu. Seminggu ya kita dengar, ikut pengajian. Kalau rasa tak betul, tinggallah. Ni dengar pun tak usah ni, tutup telinga teguh. Hak dia dengarnya, hak tak usah dia kata. Syekh kata tak apalah. Nak ambil berkat tak guru ni, ludah dalam mulut pun kita telan. Air ludah pun tak apa. Mak mari replika Nabi pakak gitu yok gosok. Kata di pada pendakwah muda ni kata apa? Mu tengok gambar selipar Nabi tu kok pakak teriok lah, pakak cium, pakak gapo. Mukjizat Nabi yang confirm 100% sahih Quran, tengok tak rasa apa, baca pun dak. Itu benda ajaib berlaku dalam dunia. Hak sahih ditinggal. Hak tak sahih dia. Hak tak sahih pakak gitu gosok. Berapa? Ini pelik, ni barang pelik dia panggil ni. Ini kita alhamdulillah kempen kita para jemaah hak sahih kita ambil. Hak mengarut tak sedok ikut. Tapi hak tu sakit kepala tu. Pelopor-pelopor hak bawa cerita pelik ni gak marah dah lah tu. Nya kata karut kita. Kita tak kata karut dia, kita kata sandarai hak dia bawa tak ada. Itulah Allah kata apa? Mana sombong itu punca penolakan mereka.
Laqala allazina kafaru in hadza illa sihrun mubin. Tuhan kata awak mari Quran duduk tangan dia Quran apa sihir pula. Tak mau terima juga. Nak kata apa? Allahu akbar. Jadi dalam ayat ini tulis nombor 2 faedah yang kedua. Kita pecah biar cukup 5. Faedah yang kedua, walau nazzalna 'alaika kitaban. Sekali lagi ayat. Bayan anna haula'il mukazzibin lan yu'minu. Allah Ta'ala nyatakan ayat ini, puak-puak pendusta itu tidak akan beriman. Kalau dia tengok Quran tangan dia pegang pun gosok ini Quran. Kalau hati sudah tertutup, dia kata apa? Sihir. Kami semua ni telah disihir. Allahu akbar. Pada itulah Allah Ta'ala sebut fala masuhu bi aidihim. Mereka akan sentuh Quran itu dengan tangan dia, gosok tangan. Maknanya Quran ada depan mata. Bukannya duduk dengan Nabi seorang je contohnya. Tapi mereka tak mau juga. Sebab apa? Sebab apa tak mau juga? Sebab hati sudah tutup. Masya Allah tabarakallah. Laqala allazina kafaru. Allah Ta'ala nyata di sini apa yang ada dari ilmu Allah, orang kafir yang tak terbuka hati dia terima Islam, kafir situlah. Kafir di situlah. Jadi kita hari ini para jemaah sekalian, marilah kita buka hati, lapang dada, buka minda, kita dengar dulu. Kita kaji dulu. Kalau betul tak betul, kita tinggalkan. Ini enggak pakai tutup itu. Tutup hati, gitu mau lah. Nak dengar pun tak boleh. Jadi akhir sekali kerugian besar apa yang berlaku pada masyarakat kita. Nas'alullah al-afwa wal afiyah. Al-faidatus salisah, faedah yang ketiga. Wa qalu laula unzila alaihi malakun. Mari cadangan baru pula. Kita nak malaikat mari. Malaikat mari turun, mari langit jadi rasul. Ayat ini dalil ala ta'annutil mukazzibin. Ayat ini menunjukkan kerah kepalanya puak-puak kafir ni. Wa tafannunihim fil mukabarah, dan berbagai-bagai kerana orang panggil kesenian, cara dia nak tolak tu macam-macam. Dia pergi cari hujah. Yang pentingnya perancangan strategi dia nak tolak dakwah Nabi. Dia bawa lah mari cerita yang pelik-pelik yang menunjukkan bahawa dia tak saya terima. Tu je. Allah minta malaikat nak mari. Di ulama kata menunjukkan ayat ini annal mukazzibin lin nabi yuqirruna bil malaikah. Puak kafir tu dia tahu malaikat. Kalau tak tahu takkan dia minta. Tu kita kata dia tidak bodoh. Wa qalu laula unzila alaihi malakun. Maknanya dia tahu malaikat tu ada. Dia tahu malaikat tu ada. Dan dia tapi dia tak beriman. Dia cuma bermain-main dengan kata-kata saja. Dah, minta dengan Nabi malaikat, minta Nabi malaikat. Ada. Allahu akbar. Jadi kata itulah. Sebab itulah Allah Ta'ala bagi amaran, lau anzalna malakan laqudiyal amru. Kalau aku turun malaikat, habis matimu pun. Jadi ayat ini nak kerak cadangan kafir itu selayan lah. Maknanya Allah Ta'ala bagi tahu kepada Nabi SAW, tak sudut layan sangat. Tak sudut layan sangat mainnya puak kafir ni. Tumpukan kepada kerja dakwah, sampaikan kepada umat Islam yang benar. Orang terima, alhamdulillah. Tak terima, terlepas tanggungjawab. Kita pun gitulah. Jangan duduk habiskan masa dengan cadangan orang tu, cadangan orang ni. Macam-macam cadangan orang ni. Zaman kita hari ni lah, zaman pendakwah ni. Ustaz buat go tu, buat go ni. Cadangan dia sedap cakap. Kita pun tanya dia, demo buat ke apa? Nah, bahasa Kelantan tu. Dia tu, demo buat ke apa demo? Duk cadang kau kan. Daklah apa daklah. Buat hak demo pandai tu dulu. Lepas tu kita cadang kau orang lain pula. Dia tahu aku satu, dia buat je.
Dia panggil sahibul idea. Ada setengah orang ni kita gelar nama dia sahibul idea. Maknanya orang ada idea, kalau cakap dengan dia orang bagi spekar dengan dia teori tu teori ni, dia sendiri tak buat satu. Surah kat rumah dia pun tak ada orang. Nak kata apa? Cakap sedap. Jadi tak usahlah. Dalam ayat ni Allah kata tak usah duduk layan buat kapi habis masa. Allahu akbar. Baik, kita pergi kepada yang keempat. Yang keempat, Allah kata apa? Wa qalu, masih lagi dalam ayat ni. Wa qalu laula unzila alaihi malakun. Dia minta lagi malaikat. Allah jawab, walau anzalna malakan, kalau aku turun malaikat, mati pun. Ulama tadabbur kata ayat ini menunjukkan kepada rahmatnya Allah Taala kepada hamba dia. Rahmat Allah Taala kepada hamba dia. Boleh ya Tuhan, nak malaikat, aku hantar mari. Malaikat pun mari. Sebab tu Allah Taala guna summa, law anzalna malakan laqudiyal amru summa la yunzarun. Malaikat lagi. Mu tak dengar kata, malaikat akan ambil tindakan lalu. Jadi dia panggil kalimah summa antambi ala anna adamil intizar. Tak tunggu dah. Lawan aja, mati. Sebab itulah Allah Taala nyatakan bahawa aku tak hantar malaikat sebab umat ni umat yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Kata alhamdulillah. Jadi jelaslah itu bahawa al-hikmah, tulis ini hikmah, kenapa Tuhan tak layan permintaan kafir. Allah Ta'ala tetap menghantar mari manusia jadi rasul. Yang pertama, hikmah yang pertama, annal jinsa ilal jinsi ambial. Kita sama-sama jenis manusia ni lebih dekat jiwa dia. Dia makan, kita makan. Dia tidur, kita tidur. Dia kahwin, kita kahwin. Hei, malaikat dia makan tidak, tidur tidak, kahwin pun tak. Lepas tu, kau nak ikut dia? Tak mampu nak ikut. Itu rahmat Allah Ta'ala. Tuhan tak layan. Dua, annal bashara la yutiqu ru'yatal malak. Manusia tak boleh tengok malaikat kecuali malaikat tu mari berupa manusia. Nak tengok malaikat dengan rupa asli, no. Tak mampu kita. Yang ketiga, ketaatan malaikat melampau kemampuan manusia. Malaikat ni dia taat je. Jadi kalau dia mari, dia tengok membuat maksiat, tapas selalu, pain. Bahasa dia tak dengar kata. Nah. Nabi SAW nasihat. Itu malaikat jangan main. Yang keempat, annan nubuwata fadlun minallah. Jawatan Nabi itu anugerah, kelebihan yang Allah Ta'ala pilih. Mudah sedap deki lah. Dan Nabi Allah Ta'ala pilih Nabi di kalangan manusia ke manusia. Berapa nak cari malaikat ya? Pasal itulah Allah SWT sebut la ja'alnahu rajulan. Kalau aku hantar malaikat pun dia, aku bawa dia rupa laki-laki. Jadi tak ada rupa perempuan. Jadi ulama tadabbur kata tak ada wanita jadi nabi, tak ada. Rasul tak jadi. Yang adanya apa dia? Rasul itu laki-laki. Alhamdulillah. Baiklah yang terakhir, penutup. Wa laqad istuhzi'a bi rusulin min qablik. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabar. Tenang. Rasul-rasul dulu padamu semuanya telah dipermainkan. Jadi ayat ini tasliyatun, menjadi penenang hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya pendustaan terhadap Nabi ini bukan benda baru. Dia telah berjalan fi tarikh da'watil haq, dalam sejarah pertembungan di antara yang benar dengan hak ni, hak dengan batil ini sudah berlaku turun temurun. Perlawanan di antara orang benar dengan orang tak betul, di antara hak dengan batil ini sudah berjalan lama. Maka Rasul sabarlah. Kita hari ni pun kalau kita nak ajak orang kepada Quran dengan sunnah ni kena hina, kena perli, kita sabar. Sabarlah, tak ada apa.
Kalau Nabi teruk lagi kena, takkanlah kita kena sikit. Orang panggil koyak dah. Maka Allah kata fahaqa bil ladzina sakhiru, orang yang perli kepada agama mereka akan binasa. Orang yang perli kepada agama mereka akan dibinasa. Akhirnya Allah Taala bagi ayat qul siru fil ardi, berjalanlah kamu di muka bumi. Pergi tengok. Jadi kita nak tengok ni, nak tengok dengan mata tak nampak mana. Adalah bangunan Firaun di Mesir tu. Adalah peninggalan kaum Samud di Madain Saleh, contohnya di Al-Hijr. Ini kita pergi ni. Hak ni kaum Ad kita tak pergi ni. Wa ila adin akhahum hudan. Tak pergi. Lah ni orang pergi kubur Nabi Hud bukannya pergi ambil ibrah. Pergi pakai duk gosok ambil tanah ni. Ini bahaya ni. Bahkan pesta tahunan kubur Nabi Hud ni menjadi tempat pujaan. Tak tahu betul tak betul. Tak tahu betul ke tidak. Ini masalah kita ni. Anak-anak kita dibawa menjadi pesta di sana. Akhir sekali bawa balik mari bawa gendang dalam masjid. Allahul musta'an. Jadi Allah Taala suruh kita pergi ambil ibrah pengajaran. Bukan pergi mereka akan ritual ibadat di tempat yang tersebut. Fanzuru kaifa kana aqibatul mukazzibin, pergi tengok bagaimana binasanya kaum yang telah mendustakan Rasul. Ya Allah ya Tuhan kami, pada hari yang mulia ini berilah kepada kami al-basar wal basirah, pandangan mata celek, mata fizikal dengan mata hati untuk melihat kebenaran Allah, kebenaran ayat-ayat Allah Azza wa Jalla, untuk melihat kebenaran dakwah yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita berpegang dengan beramal serta menyebarkannya ya rabbal alamin ya mujibas sailin. Tenangkanlah hati kami, peliharalah kami daripada segala barang kejahatan sebagaimana Engkau telah menenangkan hati Nabi dan para pendakwah yang terdahulu ya mujibas sailin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.